Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Pengerusi dan Jawatankuasa Surau Al-Muttaqin Bandar Nusa Putra, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan masa, diberi kesempatan untuk kita hadir di surah Al-Muttaqin. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita semua ni digolong dan golongan orang yang muttaqin. Amin. Orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, kita berada di majlis ilmu ini, inilah dia dipanggil salah satu taman daripada taman-taman syurga yang ada atas dunia ni. Yang pertama kita panggil taman syurga iaitu Raudah, tempat di Madinah dalam Masjid Nabawi tu, di antara bilik Nabi hingga ke mimbar Nabi, itu dipanggil Raudah. Taman daripada taman syurga atas dunia. Yang kedua, taman syurganya adalah majlis ilmu ni. Sebab tu majlis ilmu ni, siapa sahaja walaupun dia lalu sebentar, dia dapat doa daripada para malaikat. Dan kalau kita doa dalam dia, insya-Allah mustajab. Insya-Allah. Baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya insya-Allah hari ini kita akan mengupas daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tanda-tanda besar hampir kiamat, dan antaranya adalah kemunculan Al-Masih Dajjal. Kita dengar hadis-hadis berkaitan dengan hari kiamat ni, tanda hari kiamat ni daripada kecil kita dengar, kita biasa dengar. Dan kalau kita buka kitab-kitab hadis, kita akan bertemu dengan hadis-hadis tentang cerita apakah peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat, sebelum hari kiamat, tanda-tanda dia. Tapi kalau kita baca hadis itu sahaja, kita tak akan tahu turutan dia, yang mana berlaku dulu. Matahari nak ikut barat dulu ke, Dajjal muncul dulu ke, Ya'juj Ma'juj dulu ke, kita tak tahu susunan dia apa berlaku dulu. Tapi alhamdulillah, para ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama hadis dan ulama-ulama yang pakar dalam ilmu akhir zaman, telah menyusun kembali hadis-hadis tu. Maka dia disusun ada 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Yang tanda kecil-kecil ni banyak, tapi tanda besar, betul-betul besar, ada 10. Yang 1, 2, 3 daripadanya akan berlaku di zaman umat Nabi Muhammad SAW masih ada lagi. Dan 7 daripadanya kita tidak akan sempat jumpa, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah lebih 1400 tahun, dah ditinggalkan 1400 tahun. Kita baru sambut Ma'al Hijrah 1439. Kita ni tarikh hijrah tak berapa ingat sangat. Kalau saya tanya seorang-seorang hari lahir dalam hijrah, ingat tak? Semua tak ingat, dengan kepala. Kalau tak ada cuti umum, kita tahun hijrah pun tak ingat. Tak percaya, tak cuba jalan dekat ni, siapa-siapa kat bus stop ke, kat kedai makan ke, tahun ni tahun berapa hijrah? 143
RM3 ke apa, dia tak ingat. 143 berapa, 37, 38. Tahun ni 1439. Bermakna dah lebih kurang 1400 tahun Nabi SAW tinggalkan kita. Dan di saat Nabi dilantik 1400 tahun dulu pun, hadis daripada Bukhari kita tengok ni, Nabi kata, aku diutuskan, jarak aku dengan hari kiamat macam ni, 2 jari, tapi Nabi jarakkan sikit. Dekat 1400 tahun tu dekat. Kita bayangkan 1400 tahun sekarang ni macam mana dekat dia, kita tak pasti. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, jarak diutuskan aku dengan hari kiamat ni hampir sama. Hampir sama. Hampir-hampir sahaja kiamat mendahuluiku. Hampir-hampir sahaja kiamat mendahuluiku. Maksudnya Nabi dengan kiamat ni pun dah terlalu dekat. Nabi SAW dengan kiamat pun dah terlalu dekat. Apatah lagi kita yang 1400 tahun ni. Tak pelik tuan-tuan. Kita ni kalau orang kata kita nak dekat kiamat, memang tak pelik. Sebab memang kita dah terlalu dekat. Baik, kita akan tengok dengan hadis yang lebih panjang lagi. Allah, dia punya tulisan hilang-hilang. Tak apa, dia terjarak sikit. Ini satu hadis yang panjang, yang sebenarnya kita biasa dengan hadis ni. Cumanya biasanya hadis ni dibaca sehingga separuh, kita tak baca sampai habis. Ustaz-ustaz biasa akan ambil sekerat-sekerat hadis ni. Hadis daripada Bukhari Muslim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainahuma nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katanya, dia kata tiba-tiba kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian idza tala'a alaina rajulun shadidu bayadun ahadun wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Ini rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, ini kita semua kita tahu. Dan daripada ni juga ulama-ulama berkesimpulan ini dari rukun iman daripada hadis ni. Qala sadaqta. Kemudian dia kata betul. Apa kamu cerita ni betul, kamu jawab ni betul. Kemudian fa akhbirni 'anil ihsan. Kamu ceritakan kepada aku apakah itu ihsan. Ihsan tu apa? Ini pun kita selalu dengar Nabi SAW jawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, macam kamu lihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tak dapat lihat Allah SWT, memang kita tak dapat lihatlah Allah SWT. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa ingat pada kita, sentiasa nampak kepada kita. Apa yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala ni Sami'ul Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Dia sentiasa lihat apa yang kita buat. Maka orang ni berkata sadaq, betul. Kemudian dia menyoal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan soalan yang seterusnya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ceritakan kepada aku bilakah waktu kiamat akan berlaku. Fa akhbirni 'anis sa'ah, bila waktu kiamat akan berlaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Bukankah yang bertanya ni lagi tahu daripada yang ditanya? Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada ditanya? Daripada hadis ni juga ulama-ulama buat kesimpulan, tak ada siapa tahu bila hari kiamat berlaku. Maksud dia dalam Al-Quran sendiri Allah SWT sebut, bila mereka bertanya kepada kamu bila berlakunya kiamat, sesungguhnya innama ilmuha inda rabbi, ianya dalam pengetahuan Tuhanku, la yujalliha liwaqtiha illahu, tak ada siapa yang tentukan waktunya kecuali dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situ tak ada siapa yang tahu hari kiamat bila. Tak ada siapa. Jadi kalau kita dengar ada orang buat ramalan, dia kata hari kiamat 20, 25, 20, 23, 20, 12, itu semua mengarut. Semua mengarut. Sebabnya tiada siapa yang tahu bila tarikh sebenar kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW yang merupakan kekasih Allah pun tak tahu bila kiamat, tak tahu. Jadi kalau ada orang cakap macam tu, kita boleh abaikan je lah kata-kata dia. Dia memang tak ada siapa yang tahu. Baik. Kemudian dia kata, kalaulah kamu tak tahu tentang hari kiamat, fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda dia. Jadi kalau tak boleh cerita kiamat bila, cerita tanda-tanda dia bila. Kemudian Nabi sebut, hadis ni terpotong, hadis ni hilang, tak apa. Hadis ni lebih kurang Nabi sebut, Nabi jawab, dia kata, yang pertamanya
Dua tanda besar yang akan berlaku, dia kata, Nabi SAW sebut. Yang pertama, apabila seorang wanita melahirkan tuan dia. Seorang wanita melahirkan tuan dia. Tuan-tuan rasa benda ni dah berlaku tak? Tak payah cerita, kita semua tahu. Benda ni dah berlaku dah. Semua orang tahu yang hari ni ibu melahirkan anak, anak pula jadikan ibu hamba. Yang kita kata, kita tengok kat surat khabar, tengok video-video orang viral, anak pukul mak, anak marah mak, anak suruh mak jadi orang gaji, tu kita dah biasa nampak. Kita pula kat bandar ni, apa yang selalu buat? Kita ambil mak daripada kampung, duduk dengan kita. Bukan sebab nak jaga mak, nak suruh mak jaga anak kita. Mak dah membesarkan kita, susah payah kita pula suruh mak jaga anak kita. Nampak? Lala suruh mak basuh kain, lala suruh mak bersih rumah, kita jadikan mak macam orang gaji. Tu tanda-tanda benda simple yang kita nampak macam remeh, tapi sebenarnya tak patut berlaku. Sepatutnya waktu mak ni dah berusia, kita bagi dia rehat. Kita bagi dia peluang, biar dia sibukkan diri dia untuk majlis ilmu, untuk buat ibadah. Itu patutnya yang kita bagi. Bukan kita sibukkan mak kita dengan jaga anak kita. Ni banyak berlaku sebenarnya. Sebab apa? Sebab duk bandar nak hantar orang mahal. Jadi muak free of charge. Tak boleh macam tu, tak boleh. Kemudian yang keduanya, dekat sini hadis ni terpotong. Nabi sebut yang keduanya adalah apabila pengembala kambing yang tidak berselipar, yang pakaiannya pun tak cukup kain hingga terdedah dadanya, maksudnya mereka ni sangat miskin. Satu hari yatatawaluna bunyanahum, mereka ini berlumba-lumba membina bangunan tinggi pencakar langit. Yatatawaluna bunyanahum, mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi pencakar langit. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama-ulama tafsir menafsirkan hadis ni merujuk kepada orang yang berada di tanah Arab. Mereka yang berada di tanah Arab. Dulu tanah Arab ni, jazirah Arab ni, termasuklah yang kita sebut dalam kuliah lepas, Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Qatar, tu semua satu wilayah dipanggil jazirah Arab. Apabila khilafah jatuh, dipecah-pecahkan, maka jadilah negara baru Qatar, Saudi, Yaman, Bahrain dan sebagainya. Dulu mereka ni, tanah Arab ni, orang-orang yang duduk di jazirah Arab ni, mereka yang sangat miskin. Sangat miskin. Orang yang duduk di padang pasir, kerja mengembala unta, pakaian pun kadang tak pakai selipar. Orang yang sangat miskin. Tapi mereka jadi kaya raya bila ditemukan petroleum di tanah air mereka. Setelah tu negara umat Islam jadi kaya raya. Petroleum ni yang ada di tanah umat Islam kebanyakannya ada di atas tanah. Di atas tanah, di darat. Kalau di negara-negara lain kebanyakannya di laut, tapi di negara Arab petroleum jumpa di tanah. Semenjak mereka jumpa petroleum ni, mereka berubah jadi kaum yang kaya raya. Yang kaya raya, terlalu kaya raya. Ini sebenarnya isyarat Nabi dah sebut kiamat dah dekat. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan Dubai, tuan-tuan. 1990 ni 2003 pun gambar lama kat sebenarnya. 1990 Dubai, 1990 pun taklah lama sangat. 1990 baru berapa tahun, baru dah 20 tahun. 1990 tuan-tuan boleh tengok Dubai macam mana, tuan-tuan. Negeri yang padang pasir, adalah bangunan satu. Ini bukan tahun 60-an. Kalau kita tahun 60-an macam ni je. Ni tahun 1990-an. 1990-an kita Malaysia ni dah maju dah. Tapi beza nampak padang pasir. Hari ni tengok dia ada bulatan tu, gambar bangunan yang asal tu ada tu. Yang kat sebelah tu, bangunan tu masih ada lagi. Tu dalam tu dah jadi jalan cantik, bangunan tinggi-tinggi. Ini adalah salah satu tandanya, tuan. Baik, kita tengok lagi, tuan-tuan. Ni dulu, ni sekarang Dubai. Dubai antara negara Arab yang tanah yang negara yang paling kaya lah, kita boleh kata antara yang kaya. Dubai, Kuwait ni. Tuan-tuan, mana ada polis yang pakai kereta Lamborghini kecuali dekat Dubai, tuan-tuan? Tak ada. Tak ada polis yang pakai GTR, Lamborghini, Mercedes AMG ni, tak ada. Kita pun pakai kat highway tu apa? Mitsubishi Lancer. Itu pun kat highway je. Yang dekat kejual kita kat sini ni pakai apa kereta yang Malaysia punya? Wajah, Wira kadang-kadang. Yang duduk dekat-dekat ni pakai motor biasa. Tapi tengok Dubai, tuan-tuan, kaya. Dan Nabi sebut ya tatawaluna bunyanahum, mereka berlumba-lumba membina menara yang tinggi. Menara yang tertinggi di dunia hari ni kat mana, tuan-tuan? Dekat Dubai, Burj Al Khalifa. Dekat Dubai. Menara tertinggi di dunia hari ni dekat Dubai. Nabi dah sebut. Ya tatawaluna bunyanahum, mereka berlumba-lumba bina bangunan tinggi. Tuan-tuan tahu siapa lagi sedang bina bangunan tinggi?
Arab Saudi tuan-tuan. Saudi Arabia to complete world's tallest building by 2018 will be 1 kilometer high. 1 kilometer tinggi, dia tak main meter dah, 1 kilometer tinggi. Dan saya baca artikel dia, kalau naik lift paling laju. Ini bukan lift kita yang duduk dekat apa sebagai komplek yang berhenti-berhenti, tak. Lift paling laju 15 minit baru sampai atas. 15 minit baru sampai atas. 2018. Dia sekarang dalam proses pembinaan, dah nak siap lah. Tahun depan dia jangka, sebenarnya sepatutnya dia siap tahun ni, tapi dia tertunda. Nabi sebut, yatatawaluna bunyanahu, mereka berlumba-lumba. Asalnya orang miskin yang bela kambing tengah padang pasir, pakaian pun tak cukup. Hari ni berlumba-lumba bina bangunan paling tinggi. 1 kilometer high. Ini salah satu lagi. Ini ditunda ke 2019 pula. Tak cukup lagi. Tunda. Sebabnya Saudi dia mengalami defisit kewangan. Sebab dia terlibat dengan perang di Yaman. Dia menyebut perang di Yaman dengan Amerika Syarikat. Hari ini tak pernah Arab Saudi ni, dia tak cukup duit, dia boleh tak cukup duit pula. Saudi nampak. Jadi dia punya menara pun terpaksa ditunda. Kemudian ni apa perbandingannya? Paling tinggi Jeddah Tower ni 3.280 kaki. Burj Khalifa hari ni 2.722 kaki. Kita punya apa nama, KLCC tak masuk lah ni, tak cukup lah. Dan kira rendah lah KLCC kita hari ni banding dengan mereka di tanah Arab ni, nampak. Baik. Ini dua-dua tanda yang Nabi sebut tadi, yang Nabi jawab pada Jibril tadi, dah nyata dah tuan-tuan, memang dah ada. Dan menara tinggi satu kat mana? Kat sebelah Masjidil Haram tu, menara jam tu. Mereka memang perangai dia berlumba-lumba bina menara tinggi. Nabi dah sebut benda ni jadi hari ni. Kemudian tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, ni dua tanda yang Nabi sebut, kita boleh kata ni tanda kecil sebenarnya. Sebab dia ada 10 lagi tanda besar yang bila dia berlaku, Nabi sebut satu tanda ni jadi, dia umpama mafhum hadis kita sebut lebih kurang macam biji tasbih tuan-tuan. Biji tasbih tuan-tuan ada 30. Kita kata tasbih yang ada 10 lah contoh. Potong satu tali, biji tasbih pertama jatuh, tanda kiamat pertama jatuh, Nabi kata dia akan diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain, yang 10 lain dengan laju. Maksudnya tanda kiamat yang besar 10 tu belum jadi lagi. Jadi tanda-tanda kecil je ni. Tanda-tanda kecil. Tapi pun dah terlalu nyata. Dan 10 tanda ni tuan-tuan, yang pertamanya apa tuan-tuan? Yang pertamanya adalah muncul manusia yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Masih Dajjal. Dajjal ni manusia. Dia ni manusia. Dia ada orang tafsir Dajjal ni makhluk lah, Dajjal ni apa pahaman apa semua, tak. Dajjal ni manusia. Nanti kita akan tengok hadis nanti. Dajjal ni manusia. Dan kalau kita nak cerita Dajjal ni macam mana, rambut dia macam mana, kulit dia macam mana, mata dia macam mana, perangai dia macam mana, 2 jam lagi tuan-tuan. 2 jam lagi. Hadis pasal Dajjal ni dia banyak. Jadi 2 jam lagi. Baik, Dajjal ni tuan-tuan secara ringkasnya, dia ni lahir zaman Nabi Sulaiman AS. Dia manusia, lahir zaman Nabi Sulaiman AS. Dia termasuk dari kalangan makhluk yang minal munzarin. Makhluk yang ditangguhkan ajal. Dia akan mati tapi ditangguhkan ajal. Dia lambat. Ada 5 makhluk yang termasuk dalam minal munzarin. Makhluk yang ditangguh ajalnya. Yang pertama, malaikat. Malaikat hidup, dia akan hidup lama, tapi dia akan mati kat satu hari nanti sebelum kiamat nanti. Di waktu kiamat, bila dah tiup sangkakala, semua makhluk mati, dan yang akan mencabut nyawa malaikat Israfil tu Allah SWT. Maksudnya semua makhluk akan mati kecuali Allah SWT, itu Tuhan yang Maha Agung, yang takkan mati. Hayyun la yamut. Yang keduanya iblis. Iblis bukan jin. Iblis yang zaman Nabi Adam tu, yang menghasut Nabi Adam tu. Illa iblis aba wastakbara. Kemudian yang ketiganya Dajjal. Dajjal ni zaman Nabi Sulaiman sampai hari ni hidup, dan nanti dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dia akan mati. Cuma umur dia panjang. Yang keempatnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj yang kita baca Quran surah Al-Kahfi, cerita Iskandar Zulkarnain kan. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj Ma'juj dia ni cuma dikepung oleh tembok. Nabi dikepung oleh tembok Iskandar Zulkarnain. Dia tak mati. Dia akan keluar nanti. Keluarnya bila? Keluar daripada Dajjal. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini 5 makhluk yang ditunda ajal. Nabi Isa AS, dia ketika diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur dia 33 tahun. 33 tahun. Dan dia akan turun semula atas dunia ni umur 33 tahun juga nanti.
33 tahun. Dia tak tua. Tuan-tuan, benda ni logik sebenarnya kalau kita baca. Kalau tuan-tuan jenis orang yang baca aerospace ni, baca aerospace punya teori, relativity teori apa semua ni, Albert Einstein apa semua tuan baca. Saya minat baca macam benda ni. Kalau kita kata ada speed light jet, kata roket yang speed light, kelajuan cahaya. So dua orang kembar, kita kata dua orang kembar, umur sama. Seorang ni naik roket speed light, dia keluar pergi angkasa lepas 80 tahun cahaya. Tak sampai 80 tahun cahaya. Saya ingat beberapa tahun cahaya saja dia pergi, dia akan balik. Yang balik ni, pergi balik ni umur dia masih sama, kulit dia masih sama, tapi yang kat dunia ni dah umur dia 80 tahun. 50 tahun. Maksud dia tak pelik kalau Nabi Isa AS dia angkat oleh Allah SWT, kemudian dia turun balik umur 33 tahun, tak pelik. Dalam sains pun benda ni tak pelik. Sebab masa dan tempat ni hanya makhluk, ni urusan makhluk. Urusan makhluk, bukan urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia boleh buat kita tak terikat dengan masa dan juga tempat. Masa juga tempat. Macam apa peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Dia tak terikat dengan tempat. Sebab tu ada riwayat yang sebut waktu Nabi balik semula ke Mekah, tempat tidur Nabi masih panas lagi. Nak menunjukkan terlalu laju. Sebab itu bukan masalah makhluk. Itu masalah makhluk, tapi bukan masalah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Nampak? Baik. Kemudian kita akan tengok hadis yang membahagikan fasa umat Islam ni. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dibagikan kepada 5 fasa. 5 fasa ini hadis yang jelas, hadis yang sahih, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok nanti. Dia terhilang tak riwayat di bawah ni. Kunun nubuwah fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'uha, thumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Baik. Yang pertama yang Nabi sebut, di tengah-tengah kamu tiba-tiba tak ada apa semua ni, dilantik nubuwah Nabi di dalam kalangan kamu. Maksudnya dilantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permulaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilantik. Maka Nabi dilantik dari Rasul. Benda ni dah lepas. Semua ulama sepakat benda dah lepas. Tak ada siapa yang kata benda ni masih ada lagi. Iaitu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Zaman ni berlaku 23 tahun. Habis. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun, maka habis zaman ni. Zaman fasa pertama umat Islam ni dah habis. Kemudian summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian bila Nabi wafat, digantikan dengan khilafah seperti mana macam Nabi ada, iaitu siapa yang menggantikannya? Sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Habis zaman ni. Habis. Semua ulama sepakat fasa kedua ni telah habis. Baik. Kemudian fasa yang ketiga, summa takunu mulkan 'adan fayakunu ma syaa Allahu ayyakun thumma yarfa'uha. Kemudian apabila empat sahabat ni, Khulafa ar-Rasyidin ni habis, maka diganti dengan dipanggil mulkan 'adan. Dia panggil mulkan 'adan sebab dia masih khilafah Islam, tapi dia konsep kerajaan. Dia konsep kerajaan monarki, turun daripada bapa turun anak macam tu. Iaitulah khalifah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah pun telah habis lebih kurang tahun 1924. Tak sampai 100 tahun lagi. 1924 habis. Dengan tamatnya khilafah Utsmaniyah di Turki habis. Maka ulama sepakat dengan habisnya perkara ni, habis dah 3 fasa umat Islam. Tinggal lagi 2 fasa lagi, tuan-tuan. Summa takunu mulkan jabriyah fatakunu ma syaa Allahu an takun summa yarfa'uha. Kemudian dia akan berlaku satu zaman di mana zaman tu khilafah dah tak ada. Mulkan jabriyah ni maksud dia kerajaan yang sangat zalim, kerajaan zalim yang menindas, yang membunuh umat Islam. Inilah yang berlaku hari ni, tuan. Kemudian summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa sakat. Kemudian Nabi kata, last sekali fasa terakhir umat Islam adalah akan bangkit sekali lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah macam zaman Nabi ada. Summa sakat. Kemudian Nabi diam. Maksudnya habis. Lepas zaman tu habis. Dah tak ada lagi umat Islam. Baik. Nak sebut kat sini bahawa ni ada ni. Zaman fasa-fasa zaman umat Islam. Kita ni berada di zaman mana? Zaman yang keempat. Zaman yang kelima ni, yang kita kata khilafah ala minhajin nubuwah, dia akan
dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS turun pada waktu tu untuk membunuh Dajjal. Itu permulaan dia. Kemudian dia akan dipimpin oleh Imam Mahdi AS. Tuan-tuan, kita berada di zaman yang keempat. Zaman yang kelima, Dajjal dah tak ada. Dajjal dah kena bunuh. Zaman yang keempat, zaman kita ni lah tuan-tuan, inilah zaman di mana Dajjal akan muncul. Inilah zaman Dajjal akan muncul. Nabi SAW sebut, sayati alaikum zaman alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, sayati alaikum zaman, akan sampai kepada kamu satu masa, alladhi ba'dahu syarrun minhu, yang kamu akan lihat kejahatan demi kejahatan, keburukan demi keburukan, hari-hari berlaku, hatta talqaw rabbakum, sampai kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Dan disebut sampai kamu temu dengan Tuhan kamu ni, ulama-ulama tafsir kata hadis ni merujuk kepada zaman kelima akhir tu, tanda kiamat yang ketiga, iaitu akan datang angin yang siapa saja beriman, bila terhidu angin tu dia akan meninggal dunia. Maksud dia, yang akan jumpa 7 lagi tanda kiamat dahsyat, matahari naik, bintang apa semua ni, yang dahsyat-dahsyat ni yang akan nampak, orang beriman tak akan nampak. Semua orang beriman akan dimatikan dulu. Maksud dia, sebab tu kita tak payah risau. Waktu kita ni pelik, kadang-kadang ada hutan terbakar dekat Indonesia pun kita kata tanda kiamat. Sebab dia kata ad-dukhan tu kita kata kabus tebal. Bukan, dia tak ada. Dia kalau kabus tebal tu dia akan berlaku fasa umat Islam dah tak ada dah tanda-tanda tu. Kita memang insya-Allah tak akan bertemu kiamat. Umat Islam tak akan bertemu kiamat kalau ikut dah hadis. Maka yang akan bertemu dengan kiamat siapa? Orang-orang yang jahat dahsyat, yang betul-betul jahat saja akan berjumpa dengan kiamat. Dan kita ni Nabi sebut alladzi ba'dahu syarrun minhu, kita berada di zaman yang hari-hari keburukan, kejahatan akan berlaku makin teruk. Betul, pakcik-pakcik yang hidup dulu-dulu, pakcik-pakcik dulu aman tak aman dulu kan? Tak ada masalah. Rumah tak kunci pun tak apa. Kita boleh jemput orang dulu datang rumah, orang tak kenal tidur rumah, tak ada apa dulu. Hari ni cuba buat, tak pasal, macam-macam dia jadi. Motor depan surau pun hilang hari ni kan. Dulu kita tak terfikir budak-budak bergaduh sampai nak bakar sekolah tahfiz, sampai nak bunuh orang. Hari ni berlaku tuan-tuan, benda-benda macam ni. Yang kita kata kejahatan-kejahatan ni tak terbayang boleh berlaku. Anak bunuh mak, anak bunuh nenek, ahli keluarga sekali, jadi kejahatan-kejahatan ni makin buruk, sampai satu masa nanti kita akan dihabiskan dan dia akan terus kejahatan sahaja tinggal. Tuan-tuan, seperti ni saya sebut yang lepas, saya mengajar di pusat pelindungan anak-anak luar nikah. Saya nak sebut dia sebab saya nak kata pasal zaman kerosakan ni tuan. Apa nama? 2 minggu lepas ada satu lagi kes budak mengandung hantar. Ini bayi yang dia dah lahirkan bayi yang ke-3005 tuan kat situ. Bayi yang ke-3005. Hari tu saya datang, saya sebut 3,000 apa itu saya datang, tak sampai itu saya datang, saya ingat saya sebut 3,001, 3,002. Itu saya datang, tak sampai, ingat saya tak sampai sebulan saya datang. Hari ni 3,005. Dah 4 dalam masa kuliah saya dengan kuliah ni dah ada 4 bayi lahir. Azan. Sikit lagi. Okey. Nak sebutnya tuan-tuan, bayi ni, budak perempuan ni umur 16 tahun. Duduk dekat Gombak je, tak jauh dari kita. Mak dia pun salah seorang kita kata manager bank, ayah dia pun manager bank lain-lain. Punya sibuk mak ayah ni sampai tak hirau ke anak dia. Anak dia mengandung 9 bulan, dia tak perasan. Duduk satu rumah dengan dia tak perasan anak dia mengandung 9 bulan. Dia hantar dekat rumah perlindungan tu, baru masa nak hantar siang tu dia perasan. Dia hantar. Bila hantar, 3 jam lepas tu bersalin. Nak tunjukkan selama 9 bulan dia boleh tak perasan anak dia mengandung tuan. Dahsyat tak dahsyat umat kita hari ni tuan. Kita sibuk kerja cari duit mata ke darah ni dunia ni. Sampai kita tak hirau suara anak-anak kita. Tak perasan duduk dalam rumah boleh tak perasan anak tu mengandung 9 bulan tuan. Pelik tak pelik? Kita dengar macam tak logik, tapi benda dia berlaku depan mata kita. Benda buruk-buruk. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan Islam dari rumah tangga. Yang sepatutnya rumah tangga ni jadi tempat tarbiyah anak-anak, nak bentuk anak-anak jadi baik apa semua. Madrasah pertama rumah tak jadi apa. Rumah dia datang je macam hotel, makan, tidur, dan dia buat dengan teman lelaki pun dekat rumah dia juga. Tak ada orang tahu, nampak Allah. Ya, kita sambung azan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sambung lagi. Kita berada di zaman yang Nabi sebut dalam fasa yang keempat, iaitu selain daripada kita berada di zaman yang penuh fitnah yang dahsyat, kejahatan hari ini, manusia akhlaknya rosak,
kita juga berada di zaman yang mana khilafah Islam tak ada, umat Islam mula dibunuh. Tuan-tuan, kalau kita kira umat Islam yang dibunuh ni terlalu ramai. Krisis yang berlaku, kebanyakannya berlaku di negara umat Islam. Yang pertamanya, sama ada kita ini dijajah, dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Yang keduanya, atau ada pemimpin umat Islam yang zalim yang bunuh umat dia sendiri, rakyat dia sendiri. Ini berlaku di negara umat Islam. Sebabnya tuan-tuan, kalau tengok dulu yang berapa tahun lepas kat Mesir, 2,000 orang yang bunuh tu siapa tuan-tuan? Askar Mesir juga tuan-tuan, bukan askar mereka. Tuan-tuan, kalau kita kira balik jumlah umat Islam yang mati ramai. Yang berlaku di Syria sahaja, yang direkodkan lebih kurang 500 ke 600 ribu orang dah mati, yang dah syahid. 500-600 ribu ni yang direkodkan, yang jumpa mayatnya, yang ditanam, yang direkodkan kematian dia. Yang tak direkodkan tuan-tuan, lebih ramai. Sebab itulah UN, United Nations sendiri sebut bahawa krisis kemanusiaan kat Syria ni, peperangan yang berlaku kat Syria ni, dia ni adalah krisis yang paling teruk selepas Perang Dunia Kedua. Maksudnya lepas Perang Dunia Kedua tak ada yang lebih teruk lagi melainkan Syria ni. Kalah daripada siapa tadi? Israel bunuh orang Islam di Palestin. Jumlah dia pun tak seramai tu. Saya ingat lebih kurang 100 ribu saja yang berlaku. Kalau kita kata kita kira daripada Palestin tahun 1950 tu sampai ke hari ni, lebih kurang 100 ribu saja umat Islam di Palestin nanti. Tapi di Syria sejak 2011 sampai 2017, lebih kurang 6 tahun saja, lebih 500 ke 600 ribu orang telah mati. Nampak, umat Islam mati. Kita tak campur lagi yang berlaku di Afghanistan dulu, tak campur lagi yang berlaku di Iraq, berlaku di Yaman hari ni, dan berlaku yang dekat-dekat dengan kita, di mana? Di Rohingya yang berada di Myanmar, dekat dengan kita tuan-tuan. Di Myanmar sendiri tuan-tuan, yang lari ke sempadan tu tuan-tuan hampir 1 juta. Maksudnya yang ada dekat sempadan Bangladesh dengan Myanmar tu, kita panggil Cox's Bazar, kawasan tu sendiri ada 1 juta orang dah. Yang ada lagi dalam kawasan Arakan ni 400 ribu lagi belum keluar. Setiap hari lebih kurang 5 ke 15 ribu orang lintas sempadan negara tuan-tuan. Ini masalah yang berlaku pada umat Islam hari ini. Sebab apa? Sebab tak ada khilafah yang bela umat Islam, maka umat Islam dibunuh. Inilah zaman di mana Dajjal akan muncul, zaman ni. Sebab apa? Sebab umat Islam dalam keadaan lemah. Umat Islam dalam keadaan diratah tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, kemudian bila habis zaman ni nanti, di akhir zaman ni akan muncullah Dajjal. Dia Dajjal yang akan muncul dulu ada siapa? Akan munculnya Imam Mahdi dulu. Itu kadang-kadang ada orang kata Imam Mahdi ni daripada orang Melayu. Ada orang Melayu Nusantara, tak tepat tuan-tuan. Kalau itu wallahu alam dah, saya tak pasti. Kalau dia baca ada kitab lain tu mungkin saya tak jumpa lagi. Tapi kalau ikut hadisnya Nabi SAW, Imam Mahdi ni dia punya kening dia macam bulan sabit. Macam bulan sabit. Kening orang kita tegak-tegak, tak ada macam bulan sabit. Yang keduanya hidung dia mancung. Hidung mancung. Kita hidung Jawa tak payah mengaku Imam Mahdi lah, tak kena dengan hadis. Hidung dia mancung. Kemudian bibir dia atas dengan bawah tebal dia lebih kurang. Tebal lebih kurang. Kita kan ada yang bawah tebal, atas nipis atas bawah tebal. Kalau kena tumbuk baru tebal dua-dua. Tapi dia tebal atas dengan bawah lebih kurang. Kemudian janggut dia tebal sampai ke dada. Dan kulit dia adalah coklat kehitam-hitaman. Coklat kehitam-hitaman. Tuan-tuan tengok, kalau saya tengok ciri-cirinya ada kat mana tuan-tuan? Ada dekat orang Taliban Afghanistan. Kalau tuan tengok, kening dia lebih kurang macam tu, kulit dia gelap-gelap, hidung dia mancung, janggut dia sampai pada dia. Lebih kurang macam tu lah orang di sana lah, lebih kurang kulit apa, ciri-ciri bangsa tu ada pada dia orang. Janggut kita tak banyak, saya lagi sikit. Ada yang panjang sikit, tapi orang janggut tebal sampai ke dada ni orang belah sana banyak. Lagi panjang janggut banyak apa, bidadari bergayut insya-Allah. Baik tuan-tuan, kemudian tibalah zaman Imam Al-Mahdi. Dia akan bersama Nabi Isa dulu akan bunuh Dajjal. Kemudian zaman Imam Mahdi. Kemudian bila habis zaman ni, last di fasa terakhir ni tuan-tuan, barulah angin yang saya sebut tadi. Tanda kiamat yang ketiga. Pertama muncul Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa AS, yang ketiga turunnya angin tu tadi. Last nanti di hujung zaman yang kelima ni turun tanda yang ketiga tu. Kemudian 7 tanda kiamat yang besar, yang matahari naik ikut barat apa semua tu, dia akan berlaku selepas daripada tu. Waktu umat Islam dah tak ada. Okay, baik tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sebenarnya ada satu hadis yang panjang dipanggil hadis Jassasah. Yang ni tuan-tuan boleh tengok riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Fitan,
wa isyra'atis saah. Maksudnya kitab menceritakan tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Bab qisasul jassasah. Ini hadis sahih riwayat Muslim, tuan-tuan. Kita sendiri tahu hadis sahih ni level pertama Bukhari Muslim lah. Siapa yang remeh Bukhari Muslim ni, umpama dia boleh rosak akidah dia, sebab dia antara hadis yang memang sahih. Baik tuan-tuan, hadis ni panjang, saya tak boleh nak paste kat sini, tak muat. Kalau dia berterabur lagi tak muat. Tak apa, tu dikemah tu insya-Allah. Baik. Hadis ni lebih kurang tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan, dia dalam hadis ni mafhum dia lebih kurang. Satu hari seorang yang bernama Tamim Ad-Dari ni dia seorang yang Kristian, dia Nasrani. Dia bukan orang beriman lagi waktu tu. Tamim Ad-Dari. Dia bersama dengan 20 anak kapal dia berlayar di sekitar kepulauan, berlayar di sekitar lautan Yaman. Berlayar di sekitar lautan Yaman. Kemudian ketika pelayaran dia tu, dia berhadapan dengan ombak dan ribut. Ombak ribut dan kuat hingga kapal dia rosak dan terpaksa terdampar di sebuah pulau. Sebuah pulau di lautan Yaman. Baik. Sampai saja di situ, Tamim kata, aku terjumpa dengan dua makhluk yang besar, berbulu tebal, berkaki 4, yang aku tak dapat tahu mana depan mana belakang dia, mana kepala mana ekor pun tak tahu. Tebal sangat bulu dia, besar, 4 kaki. Kemudian dia boleh cakap dengan bahasa manusia. Dia boleh bercakap dengan bahasa manusia. Inilah dia panggil jassasah, raksasa, monster. Jassasah ni ambil daripada tu, raksasa maksud dia. Dua makhluk ni boleh bercakap. Kemudian dia nampak Tamim dan juga 20 orang anak kapal ni. Dia tanya, kamu ni daripada Tanah Arab ke? Kemudian Tamim kata, ya, kami daripada Tanah Arab. Kamu masuk dalam hutan tu sekarang, ada seorang tengah tunggu kamu. Dia nak tanya beberapa soalan perkembangan dekat kamu. Nak tanya soalan dekat kamu. Jadi Tamim kata, aku ditakut diapa-apakan oleh makhluk ni, jassasah ni, raksasa ni. Maka kami pun masuk dalam hutan tu, takut diapa-apakan oleh makhluk ni. Dah besar, berbulu, bercakap tu. Kita hari ni nampak anjing pun lari. Kemudian masuk dalam hutan, dia nampak satu manusia yang badan dia gempal. Badan gempal, Dajjal dia badan dia gempal. Kemudian dia ni terbelenggu dengan rantai besi. Leher dia diikat, tangan dia diikat, kaki dia diikat. Ni rantai yang Allah SWT buat, memang dia tak lepas. Kemudian dia nampak Tamim ni masuk. Dia tanya kepada Tamim, kamu daripada mana? Daripada Tanah Arab ke? Dia kata, kami daripada Tanah Arab. Dia kata, baik, aku ada beberapa soalan nak tanya pada kamu. Nak tanya updates latest terkini. Aku dah kena kurang kat sini lama ni, tak tahu cerita apa benda berlaku ni dalam hutan. Tak ada siapa inform kat aku. Jadi kamu datang, aku nak tanya beberapa perkara kat kamu. Baik. Dia tanya, adakah telah mengaku seorang daripada kaum Bani yang ummiyi, kaum yang jahil, yang tak tiba baca, tak tiba menulis, Arab jahiliah lah, Mekah dulu, mengaku jadi Nabi akhir zaman. Jadi Tamim kata, dah ada. Dia dah ada. Sudahkah dia berhijrah ke Madinah? Tamim kata, waktu ni dah berhijrah ke Madinah dah. Dia dah ada kat Madinah. Kemudian makhluk ni tanya, adakah kamu beriman dengan dia? Tamim kata, sebahagian kami beriman, sebahagian kami tak. Sebab dia Nasrani. Tamim ni Nasrani. Jadi Tamim ni kata, kemudian makhluk ni kata kat dia, adalah lebih baik kamu beriman dengan dia. Makhluk ni nasihat, adalah lebih baik kamu beriman dengan dia. Makhluk ni kata. Kemudian benda ni terngiang-ngiang dekat telinga Tamim ni. Sebab dia apa? Sebab dia tak beriman. Dia Nasrani pada waktu tu. Kemudian dia tanya lagi soalan, adakah Tasik Tabariyah masih mengeluarkan air? Kemudian Tamim jawab, zaman kami ni masih keluarkan air lagi. Masih keluarkan air, masih ada lagi air di Tasik tu. Kemudian makhluk ni kata, satu hari nanti Tasik ni akan kurang mengeluarkan air dia akan susut. Pada waktu tu aku akan dilepaskan dan aku akan pergi ke seluruh bandar-bandar yang ada di atas dunia ni selama 40 hari. Dan aku tak akan dapat masuk, aku akan dapat masuk semua bandar kecuali 2 bandar, iaitu Tibah dan juga Mekah. Dia kata, bila air disurut, dia kata dia akan dilepaskan, kemudian dia akan round dekat semua bandar yang ada dekat atas dunia ni kecuali Mekah dan Tibah. Dia kata, baik. Kemudian soalan lagi, apa soalan dia lagi Mekah dan Tibah. Baik. Kemudian kita pendekkan cerita sebab dia ni panjang, soalan dia banyak. Balik ke Madinah, dia terus balik, dia dapat kapal elok apa semua, ribut dah okey, dia balik ke Madinah. Balik ke Madinah, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia terus jumpa Nabi, dia terus mengucap syahadah depan Nabi.
beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia beriman. Dan Tamim ni daripada Nasrani jadi orang beriman sekarang. Habis dia mengucap, dia tu cerita kat Nabi. Dia kata sebenarnya kami ni, saya dan anak kru kapal kami ni pergi ke pulau. Cerita balik apa yang dia lalui kat pulau, apa semua dia jumpa. Nabi SAW dengar saja cerita daripada Tamim ni, Nabi terkejut. Nabi suruh Bilal, Sayyidina Bilal, kamu pergi azan, panggil seluruh umat Islam yang ada dekat Madinah. Bilal pun azan, semua umat Islam datang. Ini orang Islam zaman dulu, zaman Nabi. Azan mereka penuh kat surau. Kita azan buat de. Katakanlah kita ni kalau hidup zaman Nabi, buat pakai tak dengar lah cerita pasal Dajjal ni. Sebab apa? Kita duduk kat rumah dengar azan buat tak tahu je. Kemudian bila sampainya umat Islam pun semua, Nabi cerita balik apa yang Tamim dia cerita. Nabi cerita balik dan akhir Nabi kata, ketahuilah oleh kamu, kota yang tak dapat dimasuki oleh Dajjal yang tadi tu adalah Dajjal, dan semua kota dia akan masuk kecuali Mekah dan Tibah, itu inilah Madinah. Nabi kata, sebab apa? Mekah dan Tibah ni, Mekah dan Madinah ni akan dikawal oleh malaikat dengan pedang. Dajjal takkan dapat masuk. Baik tuan-tuan, saya nak sebutnya tuan-tuan, tasik yang Dajjal sebut tadi, tasik Tabriyah disebut dalam hadis Tabriyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Yahudi dipanggil Tiberias. Tuan-tuan, tasik ni kat mana tuan-tuan? Tasik ni ada di Israel. Tasik ni dia jadi sumber air warga Israel. Dia tasik, dia air tawar, jadi sumber air kepada penduduk Israel. Tasik ni tak banyak. Tasik ni sini tuan-tuan, the Sea of Galilee. Dalam bahasa moden dia panggil Sea of Galilee, ataupun dalam bahasa Hebrew dia panggil Lake Tiberias. Dalam bahasa Arab Tabriyah tadilah, Bahri Tabriyat dalam bahasa Arab yang Dajjal sebut tadi, Tabriyah. Tasik ni dia tak dalam, lebih kurang 45 kaki, 43 meter, 141 kaki, 43 meter, tak dalam tasik ni. Tapi tasik ni tak pernah kering. Tasik ni adalah tasik penting bagi umat Islam, bagi orang Yahudi dan juga orang Kristian. Bagi orang Kristian Nasrani, tasik ni adalah tempat, ikut kisah mereka, Nabi Isa pernah berjalan atas air tu kan, kita pernah dengar kan, berlaku di sini. Kalau orang Kristian kata Yesus berjalan atas air tu, peristiwa tu berlaku kat sini. Dan bagi tiga agama ni juga, mereka percaya bahawa bila keringnya tasik ni, maka mereka panggil Mesiah akan turun. Mesiah ni dia panggil Nabi Isa lah, penyelamat. Dan sebelum tu dia akan Antichrist akan muncul. Antichrist ni Dajjal, bahasa kita. Sebab apa? Sebab ini disebut juga dalam kitab-kitab dahulu. Nabi-nabi dulu pun sebut. Tak ada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah tak pernah sebut tentang amaran tentang Dajjal ni. Semua nabi sebut. Yang bahaya Dajjal tu muncul zaman kita. Nabi-nabi semua sebut, tapi dia muncul zaman kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari ni saya nak tunjuk gambar. Tuan-tuan kalau tak percaya tu, tuan-tuan boleh google juga sebenarnya gambar tasik ni hari ni tuan. Tuan-tuan, kita semua tahu tasik bila muncul pulau tengah dia, menandakan apa tuan-tuan? Menandakan tasik tu dah nak kering. Kita tengok sungai kalau muncul beting pasir dekat tengah-tengah sungai tu, kita tahu sungai tu cetek. Dan kita boleh nampak tu. Kalau tuan-tuan boleh tengok, jelas tak? Nampak sebenarnya tanah-tanah yang ada di dasar tasik tu, nampak. Mas nampak warna putih-putih apa semua bawah tu. Tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, saya baca tulisan seorang anak murid daripada Ibn Baz. Walaupun Ibn Baz ni kita kata dia ulama Wahabi, tapi saya baca juga tulisan dia. Jangan kata saya Wahabi pula apa ni, tak. Saya baca tulisan dia je, kita nak ambil cerita ni. Anak murid Ibn Baz ni pernah suruh anak murid dia pergi tengok tasik ni. Kemudian anak murid dia pergi, balik semula. Waktu tu tak ada pulau lagi. Waktu tu. Tapi dah cetek, dah turun. Air tu dah turun. Paras air tu dah turun. Kemudian dia cerita kepada guru dia Ibn Baz, dia cakap air tasik ni dah turun. Ibn Baz menangis sampai basah janggut dia. Dia kata zaman kita ni lah Dajjal akan muncul, dia kata. Ulama' nampak benda ni. Dia kata zaman ni lah Dajjal akan muncul, dia kata. Menangis basah janggut dia. Tapi dia meninggal. Dia tak sempat jumpa Dajjal. Kita ni yang mungkin jumpa. Baik, saya tunjuk lagi tuan-tuan. Ini sebenarnya daripada Israel Today, artikel Israel Today. Tuan-tuan boleh tengok juga sebenarnya. Mereka pun risau tentang apa yang berlaku dekat tasik dia ni. Ada yang buat kajian, dia kata kemungkinan nanti akan ada hujan lebat, air tu akan naik balik. Sebab dia pun risau air dia susut. Sebab dalam ajaran dia pun percaya benda ni tanda hari kiamat. Tapi sebahagian mereka suka, sebab sebahagian mereka akan jadi pengikut Dajjal. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, betul saya sebut, kalau hadis Dajjal yang kita kumpul semua tak cukup, lama panjang nak urai dia.
Yang akan ikut belakang Dajjal adalah Yahudi daripada Asfahan. Yang akan bersama dengan Dajjal, jadi tentera Dajjal. Dalam ada satu artikel tuan-tuan saya baca, ada sebahagian kaum Yahudi dah mula buat pedang. Mula buat pedang dengan jumlah yang banyak. Sebab dia tahu bila akhir zaman perang ni dia akan balik semula kepada pedang. Ini kalau kita nak cerita lagi panjang lagi. Sebab yang Nabi sebutlah hadis, kamu akan berperang dengan di belakang Al-Mahdi dengan tombak dan pedang. Maksudnya waktu tu orang akan berperang dengan pedang dan tombak balik. Betul, kalau tuan-tuan tengok cerita orang putih, Mat Saleh apa semua, dia pun tahu benda ni. Tuan-tuan kalau tengok cerita Lord of the Ring. Lord of the Ring ni, kalau tuan-tuan tengok, dia memang cerita mengarut, tapi dia adaptasi daripada apa yang mereka faham daripada agama mereka juga. Dia bukan cerita zaman dulu, Lord of the Ring ni. Dia cerita zaman akan datang sebenarnya, kalau tuan-tuan tengok. Lepas tu dia ada watak Gandalf ni siapa, siapa-siapa tu lah kan. Hobbit tu siapa, tentera-tentera siapa kan. Watak dia. Dan tuan-tuan tengok yang jahat tu pun ada satu mata tu, besar, merah tu. Kalau tuan-tuan tengok Lord of the Ring lah. Saya pun tengok sikit, panjang sangat cerita tu. Nak tahu juga apa dia cerita kan, buat modal. Orang dulu, maknanya agama lain dia tahu. Baik, saya tunjuk artikel dia, sambungan kat bawah tu dia kata, in remarks to Breaking Israel News, Rabbi Yosef Beger, the rabbi of David Toms in Jerusalem, explained that the Talmud is full of signs that indicate the coming of the Messiah, and every single one of them is undeniably coming true. Rabbi ni dia punya ulama dia jugalah, Maulana dia punya Maulana Yahudi dia. Dia pun kata dalam kitab Talmud, dia kata tanda-tanda ni, termasuk juga tanda tasik ni susut, adalah tanda akan kedatangan Messiah. Messiah ni penyelamat dia. Dan waktu tu selamat ni datang untuk selamatkan kita daripada Dajjal, the Antichrist dia panggil. Maksud dia mereka pun tahu benda ni makin terang. Dan dia kata every single one of them is undeniably coming true. Setiap satu tanda daripada itu tak dinafikan, memang menjadi. Apa disebut dalam kitab dia pun jadi. Apatah lagi kitab kita, hadis yang disebut Nabi SAW yang kita tahu memang benar. Kitab-kitab mereka ni dah diubah suai, tapi kitab kita ni memang benar. Memang Nabi sebut satu-satu benda ni memang berlaku, tuan-tuan. Ini daripada Mail Online. The Sea of Galilee is drying up. Tuan, kita bukan saja belajar bahasa Arab hari ni, kita juga belajar daripada bahasa Inggeris hari ni. Nampak? Levels of at lake where it's claimed Jesus walk on water at their lowest for 100 years. Maksud dia tasik ni berada di keadaan yang paling rendah sekali. Dan dalam satu artikel lain saya tak sempat nak copy, dia berada di kalau kita paras merah dia panggil. Paras merah ni, kalau kita paras merah air kat empangan, maksud dia air akan dicatu di negeri Selangor. Siap sedia beldi maksudnya. Macam itulah kalau di Selangor lah empangan paras merah. Maksud dekat sini pun berada di paras merah. Maksud dia air ni memang dah nak cetik, tuan. Tuan bayangkan. Ingat tak apa Dajjal sebut tadi? Air kurang, aku akan dilepaskan kecuali dua bandar, Mekah dan Madinah. Sebab apa? Dajjal ni dia cuma pergi ke bandar-bandar je, dia tak pergi kampung. Sebab apa? Sebab dia ada masa 40 hari je. 40 hari. Tapi 40 hari Dajjal ni, satu hari yang pertama bersamaan dengan setahun, satu hari yang kedua bersamaan dengan sebulan, satu hari kedua, hari yang ketiga bersamaan dengan seminggu satu hari. Hari seterusnya dia akan sama dengan hari-hari lain. Dan kalau kita total balik, dia adalah 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Dia akan round, Dajjal ni dia akan lepaskan sebelum dia dibunuh 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Jadi masa dia singkat, dia tak sempat nak singgah semua kampung apa semua ni, Bagan Serai ke, Sungai Petani ke, Batu Pahat ke, dia tak sempat singgah, banyak sangat ni. Malaysia kecil, tu Rusia, Amerika, China besar, negara dia orang lagi banyak. Jadi dia singgah bandar. Sebab apa? Masa dia singkat, bandar je lah tempat orang ramai berkumpul. Yang game pun dekat bandar kan. Orang ramai kat bandar lah. Kita kalau nak tangkap ikan ada masa singkat je. Jadi kita tangkap ikan kat mana? Kita pergi dekat ni lah, lubuk ikan. Kita tahu ikan banyak kat situ, cedok kat situ je lah cepat kan. Sama dengan Dajjal. Dia tahu lubuk manusia dekat bandar je, dia cedok dekat mana, dia pergi bandar, semua orang ikut dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, Nabi sebut tadi, hadis lain juga, Dajjal ni dia tak akan dapat masuk Mekah dan Madinah. Nabi kata Al-Masih Dajjal tidak akan masuki Madinah pada saat itu, memiliki 7 gerbang pintu jalan masuk Madinah, yang setiap gerbangnya akan dijaga oleh malaikat. Ini hadis Sahih Bukhari. Zaman Nabi, Madinah dia tak ada gerbang. Masuk padang pasir, ikut dia suka ikut mana, ikut kiri ke kanan ke atas bukit ke, ikut. 7 jalan masuknya hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan juga boleh buka Google Maps hari ni. Tuan-tuan boleh tengok laluan dia. Tengah-tengah tu adalah ni kawasan Madinah, yang tepi-tepi tu adalah highway pintu masuk ke Madinah. Ada 7. Seperti mana Nabi sebut hari ni, jalan tu dah ada 7, tuan-tuan. Jalan tu dah ada 7. Jelas, tuan-tuan.
Ini bukan tanda main-main tuan-tuan. Nabi sebut satu-satu. Ni hadis sahih Bukhari tuan-tuan. Ni bukan hadis main-main. Hadis sahih Bukhari. 7 tanda jelas. Sebab apa? Sebab 7 tanda ni dia akan dijaga oleh malaikat dengan pedang. Dia tak akan dapat masuk. Tapi kita akan tengok tuan-tuan. Kita hari ni fikir, kalau kita ni iman rasanya macam tak kuat jumpa Dajjal, kita larilah pergi barang kampung. Tapi jangan lupa tuan-tuan, kampung pun kalau kita iman tak kuat, kita datang jumpa bagi bandar. Kita datang pergi bandar. Kita ni memang duduk kat bandar. Lagi risau, lagi kena risau sebenarnya. Nabi sebut kalau tahu Dajjal, kita kena kurung anak isteri kita dalam rumah. Kalau kamu tahu Dajjal muncul, kamu kena kurung isteri anak isteri kamu rumah. Sebab apa? Kita akan sebut nanti. Dan kita ingat lari kat mana lagi? Lari kat Madinah. Fikir lari Mekah, Madinah lah selamat. Sebab apa? Sebab situ Dajjal tak dapat masuk. Tuan-tuan tengok hadis seterusnya. Dajjal ni tuan-tuan adalah hadis lain, hadis riwayat hadis ni sebut sebenarnya Dajjal ni dia tak akan dapat masuk Madinah. Tapi dia akan berada di satu bukit Habsyi, bukit garam dia panggil, kawasan bergaram. Dalam hadis lain kawasan bergaram, dalam hadis disebut Jabal Habsyi, bukit Habsyi. Bukit Habsyi dia ada di Madinah sekarang tuan-tuan. Jabal Habsyi ni tuan-tuan, Dajjal akan naik atas dia marah dia tak dapat masuk dalam Madinah. Dia akan marah, dia kata dia akan marah sambil hentak kaki. Bila dia hentak kaki, bergegar kota Madinah, keluar semua orang munafik daripada Madinah. Nabi sebut dalam hadis lain tuan-tuan, Nabi kata inilah keadaan di Madinah yang sangat bersih pada waktu tu. Tinggal orang betul-betul beriman aja dalam tu. Nampak? Kita lari Madinah pun kalau tak kuat tuan-tuan, kita keluar jumpa Dajjal. Hentak kaki keluar. Dan dia akan hentak kaki tu, ni hadis lain. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tu hadis yang panjang lain. Saya ambil hadis ni. Dia akan sebut dia hentak kaki tu, dia akan kata, adakah anda melihat istana putih? Itulah istananya Ahmad. Istana putih tuan-tuan. Dia kata, nampak tak tu Masjid Nabawi putih tu? Dia kata, itulah istana Nabi Muhammad. Sebab Masjid Nabawi bina atas rumah Nabi. Makam Nabi tu bilik tidur Nabi. Kan Nabi wafat, ditanam dalam bilik tidur dia. Kemudian dia jadi masjid, dibesarkan. Itulah jadi dia panggil istana Ahmad. Tuan-tuan, Nabi sebut Dajjal tu berada di Jabal Habsyi. Tuan-tuan nak tengok Jabal Habsyi ni hari ni kat mana, macam mana rupa dia. Ini Jabal Habsyi hari ni tuan-tuan. Kerajaan Saudi membina istana Kingdom of Saudi, Royal Kingdom ni dekat Jabal Habsyi. Apa yang Nabi sebut? Dan orang kalau tuan-tuan pergi Mekah Madinah, tuan-tuan orang Arab akan sebut ni adalah Jabal Dajjal, dia kata. Bukit Dajjal. Sebab dalam hadis tengah-tengah sebut bukit ni memang Dajjal akan duduk atas tu. Hadis sahih sebut. Tapi Saudi pergi bina istana atas tu. Kita pun tak tahu sebab apa Saudi bina istana atas tu. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, saya malas nak urai benda ni, panjang nanti orang kata saya tuduh Saudi Dajjal. Tapi tuan-tuan boleh tengok tanda tentera Saudi, logo polis dia, logo kerajaan dia, semua ada tanda mata satu. Semua ada tanda mata satu. Tuan boleh tengok benda tuan-tuan. Jadi kita malas nak cakap benda tu. Baik. Kita tunjuk gambar istana ni, inilah gambar dia Jabal Habsyi hari ni. Jabal Habsyi hari ni, nampak. Ada istana dah standby dah. Kita boleh kata inilah istana yang dah di standby, disediakan. Jabal Habsyi ni tuan-tuan. Masya-Allah. Saya sebenarnya saya ceramah benda ni lama. Waktu saya buat slide dulu, saya termenung. Bila saya buat slide, saya tengok gambar-gambar ni, saya bila termenung. Saya kata, ya Allah, kita ni kalau kita tak berjumpa, anak cucu kita jumpa. Kita pun risau juga anak cucu kita. Baik tuan-tuan. Kemudian ingat tak tadi dia dah sebut yang putih itu adalah istana Ahmad. Zaman Nabi sebut 1400 tahun dulu, Masjid Nabawi tak warna putih. Masjid Nabawi lantai tanah, pelepah kurma, batang kurma tiang dia. Memang tak ada datang warna putih kat situ. Warna putihnya bila tuan-tuan? Warna putihnya hari ni. Itulah istana putih Ahmad, istananya Ahmad, nampak. Warna putih hari ni. Dan kalau tengok daripada jauh memang nampak warna putih kawasan tu. Nampak tuan-tuan? Nampak tuan-tuan? Tanda dia makin jelas, satu tanda. Baik. Tak cukup daripada ni, saya nak cerita satu lagi hadis tuan-tuan. Hadis lagi. Kisah seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Nabi ni minta kita berlindung daripada Dajjal. Dan Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW pun minta berlindung daripada Dajjal. Sebab siapa sahaja berjumpa dengan Dajjal, dia akan terikut Dajjal. Walaupun iman dia kuat, kalau dia jumpa Dajjal, dia akan terikut Dajjal. Sebab Dajjal ni dia datang dengan sihir, dengan hipnotis. Dengan apa? Kita panggil siapa jumpa dia memang akan terikut lah Dajjal ni. Kita pun kadang-kadang pergi ATM pun kena bukau, tak payah Dajjal. Pergi ATM pun kena bukau. Tapi kalau dia pergi ATM saya, rugi. Cocok tak ada duit. Rugi. Cocok tendang kan, tak ada duit. Nak katanya, siapa saja berjumpa Dajjal, dia akan terikut Dajjal. Kecuali seorang pemuda yang disebut dalam hadis ni. Hadis ni, dia dah lari, kita lebih kurang dia. Ketika berada di kawasan luar Madinah, seorang
pemuda ni dia bertemu dengan Dajjal. Dajjal berada di situ pada waktu tu. Ini hadis yang sahih juga sebenarnya tuan. Hadis ni di riwayat Bukhari pun ada, dalam riwayat kitab Muslim pun ada. Yang Muslim pun ada. Seorang pemuda ni, semua orang akan ikut Dajjal kecuali seorang pemuda. Nabi kata seorang remaja. Pemuda atau remaja dalam hadis tu. Ada sebut remaja, ada sebut pemuda. Baik. Tapi yang sahihnya ulama sebut remaja, umur remaja. Umur remaja ni lebih kurang paling tua kita kata 19 tahun remaja. Yang depan saya ni ada remaja ke tak? Tak nampak sangat remaja ni. Baik. Pemuda ni bila berjumpa dengan Dajjal, Dajjal kata beriman dengan aku. Beriman dengan aku. Ikut aku. Pemuda kata tak. Aku baca, aku dengar hadis Nabi SAW, apa yang dia ajar Nabi SAW. Kamulah Dajjal, kamulah penipu besar Dajjal. Dajjal ni geram kat dia. Dajjal geram kat dia, hadis disebut. Dajjal pegang kepala dia, cekak kepala dia. Dajjal potong kepala dia terbelah dua. Daripada atas ni terbelah dua. Terbelah dua. Darah bersimbah atas lantai. Mati, kena bunuhkan Dajjal. Pemuda ni. Kemudian Dajjal jalan keliling muda ni. Dajjal kata bangun. Bangun. Kemudian Allah Ta'ala memang bagi, lepas tu kita panggil fitnah Dajjal. Dajjal ni Allah Ta'ala memang bagi keizinan pada dia. Dia ni ada satu kuasa yang Allah Ta'ala izinkan. Dia boleh hidup balik orang mati. Bercantum balik. Kemudian Dajjal kata kepada pemuda ni, tadi aku dah bunuh kamu. Kemudian aku hidupkan kamu balik. Akulah Tuhan yang mematikan, yang menghidupkan. Beriman dengan aku. Pemuda ni kata tak. Lagi kuat iman aku. Engkau lah yang Nabi sebut Dajjal. Jadi Dajjal kemudian tu marah. Cuba bunuh dia lepas tu. Tak dapat bunuh. Tak dapat dibunuh selepas tu. Inilah pemuda yang disebutlah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tuan-tuan, ulama sebut pemuda ni adalah remaja. Baik tuan-tuan. Cerita dia tuan-tuan, seorang mengadu kepada dia ni tadi. Kepada Syekh ni tadi. Dia kata, satu hari dia kata, orang ni direct mengadu pada dia. Bukan dia dengar cerita daripada orang lain. Dia kata satu hari, seorang ni dia kata dia bawa kereta. Bawa kereta di kawasan Palestin, di tanah Palestin sebenarnya. Benda ni berlaku di Palestin. Bawa kereta kemudian dia ditahan oleh seorang tua, seorang perempuan tua ditahan. Jadi dia pun berhenti, tanya, apa boleh bantu? Perempuan ni kata, anak perempuan aku sedang baru lahirkan bayi dekat hospital. Jadi aku tak ada kenderaan. Boleh tak tolong bawa balik ni dah jadi bawa kereta balik. Bawakan bayi tu balik rumah. Jadi dia kata tak ada masalah. Jadi dia pun bawa makcik ni tadi pergi ke hospital. Kemudian sampai di hospital, turunlah ibu tadi dengan anak dia masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, bayi lelaki ni tadi berkata Assalamualaikum. Bayi boleh bercakap tuan-tuan, satu benda yang ajaib. Assalamualaikum dia berkata. Kemudian dia menjawab Waalaikumsalam yang dia kata tu. Dia terus bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wa la yaqtuluni ahadun ba'd. Kemudian dia senyap dan tak boleh cakap lagi macam biasa. Maksud dia kata ana rajulun sayaqtuluni dajjal. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal dan aku tak akan dapat dibunuh oleh dia selepas tu. Tuan-tuan, benda ni Syekh ni kata dia laporkan, dia cerita dekat kesatuan ulama di kawasan dia dan dia lapor kepada Syekh dia. Dan mereka mensahihkan cerita ni betul. Cerita ni betul. Dan tuan-tuan, bayi ni mereka ikuti perkembangan dia sehingga hari ni, cuma mereka rahsiakan identiti dia untuk keselamatan dia, rahsiakan identiti dia. Sebab dia membesar macam budak biasa, sebab dia cuma boleh bercakap pada waktu tu saja. Dan tuan-tuan, benda ni kita katalah berlaku 9-10 tahun lepas. Ini 9-10 tahun lepas tuan-tuan. Umur yang Nabi sebut 19 tahun. Kita kata pernah lewat dia 19 tahun. Kalau kita kata umur dia 10 tahun sekarang, 9 tahun. Mungkin kita ada 9 tahun lagi. Wallahualam. Tak ada siapa tahu tuan-tuan. Ini tanda yang jelas tuan-tuan. Tapi kita berharap, kita semua berharap bahawa benda ni tak betul. Lagi baik kita berharap benda ni tak betul. Sebab kalau betul kita akan berjumpa Dajjal. Zaman yang dahsyat yang disebut tu kita akan berjumpa. Lebih baik tak betul. Tapi kita kena bersedia kalau benda ni betul macam mana tuan-tuan. Kalau benda ni betul. Ini Syekh tuan-tuan dan disahkan oleh kesatuan ulama. Takkan mereka nak bohong tuan. Baik tuan-tuan. Habis kisah ni. Budak yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Baik. Kemudian Dajjal ni tuan-tuan, sebelum dia tiba, dunia akan kemarau. Dalam hadis disebut dunia akan kemarau lebih kurang setahun yang pertama hujan akan turun 2/3 sahaja daripada biasa. Kemudian tahun kedua hujan akan turun 1/3 dan tahun ketiga hujan tak akan turun. Hujan tak akan turun, akan kemarau. Air dalam bumi pun akan kering. Dan pada waktu tu makanan akan habis, tanam-tanaman tak tumbuh apa semua. Manusia dalam keadaan sangat lapar pada waktu tu. Dan pada waktu itulah Dajjal muncul tuan-tuan. Dia akan bawa makanan, dia akan bawa hujan, dia akan bawa segala-galanya. Kalau ikut dia akan bagi.
tu dia kata fitnah Dajjal dahsyat sebab kita dah kena lapar. Orang yang lapar ni tuan, dia sanggup buat apa je. Orang lapar ni sanggup buat apa je. Kita dah 3 tahun kita kebuluran, tak ada makanan tuan-tuan. Dajjal datang bawa hujan, bawa makanan, bawa ni, bawa tu. Kalau kita tak kuat iman hari ni, kita akan terikut tuan-tuan, Dajjal. Tuan-tuan nak sebutnya tuan-tuan, dekat sini kajian daripada NASA. New NASA data show how the world is running out of water. Ni air bawah tanah kita pun dah makin kurang sebenarnya. Ni NASA buat kajian tuan-tuan. Bukan kajian kat warung ke, kajian sekolah menengah ke, kajian universiti kat Malaysia. Tak, ni NASA buat kajian. Mereka tengok daripada satelit, mereka nampak kandungan air yang ada di bawah tanah makin kurang. Dan sebenarnya di Amerika Syarikat sendiri beberapa empangan, antaranya empangan yang jadi supply air kepada penduduk California. Empangan tu dah susut. Kering. Antara kawasan awal yang akan jadi kehausan. Ini tuan-tuan boleh tengok benda ni dekat, kalau tuan-tuan ada Astro, tuan-tuan boleh tengok dekat History Channel, tuan-tuan boleh tengok dekat National Geographic, tuan-tuan boleh tengok dekat rancangan-rancangan. Dan jangan Mak Saleh buat ni, dia ni cerita pasal benda-benda ni, tapi kita tengok dia kata, inilah Nabi sebut tu. Satu Nabi sebut. Tuan-tuan buka Astro, janganlah tengok Raja Lawak je. Tengoklah benda-benda yang dia buat kajian ni. Sebab dia buat kajian ni, dia tak kaitkan dengan hadis. Kita lah kena tengok kait dengan hadis. Tuan-tuan tengok lagi. The world is running out of water and this map show where will dry up first. Ni kajian. Saintis buat kajian, dia tunjuk lagi mana yang akan kering dulu. Nampak? Sebab apa? Sebab benda ni kritikal. Kita tak baca benda ni, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi saintis dia risau. Benda ni sebab dia akan kering. Dia akan kering dan kita akan kebuluh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila sebelum Dajjal muncul, yang antara apa yang kita buat, akidah kena kuat. Kalau kita ni atas dunia ni, sebelum Dajjal muncul pun kita ni memang jenis pengikut hawa nafsu. Yang mengikut hawa nafsu, benda-benda seronok sangat kita suka. Tak pelik kalau Dajjal muncul pun kita pergi. Jenis kalau ada pesta tengah bandar, kita orang pertama pergi. Tak payah tunjuk Dajjal lah, memang confirm pergi punya. Kan? Confirm pergi punya. Tak payah tunggu kemarau lah, kat rumah peti ais penuh pun memang confirm pergi Dajjal. Sebab apa? Sebab akidah tak kuat. Akidah kuat, lari kampung. Ulama' hari ni mula sebut tuan-tuan. Ulama' dunia, kalau tuan-tuan biasa dengar, tuan-tuan pergi tausiah ke apa, ulama' dah mula sebut tentang kehadiran Dajjal. Sebab mereka dah alert, dah aware benda ni akan muncul. Dan mereka mula suruh apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tanah kat kampung, mereka suruh tanamlah apa yang patut kat kampung, sedia bekalan makanan, cuba hidup di luar apa yang normaliti kita buat hari ni. Kita ni makanan harap kedai tuan-tuan. Lori tak sampai kita ke Buluh, confirm. Kita makanan harap kedai, harap ke shopping komplek. Kita apa tanam kat rumah? Rumput adalah tak potong lagi. Itu je lah kalau apa yang berlaku, kita tak ada apa makanan. Ulama' suruh buat benda ni sekarang. Lari ke kampung, tanam, buat sesuatu yang kita ada bekalan makanan sendiri. Tapi dengan syarat akidah kena kuat. Tak kuat kita lari ikut Dajjal pergi bandar. Tak kuat pergi Madinah lari pergi jumpa Dajjal kat keluar. Nampak? Akidah kena kuat. Tu akidah ni penting. Okey, baik tuan-tuan. Seterusnya, antara tanda muncul Dajjal, hadis yang panjang lain adalah Al-Malhamah Kubra. Dalam Old Testament disebut Armageddon. Armageddon ni maksudnya perang besar. Malhamah ni maksudnya daging. Al-Malhamah Kubra, tempat berkumpul daging. Maksudnya perang yang sangat dahsyat. Hadis yang panjang, perang ni dahsyat dia perang ni. Sampai burung yang ada di langit pun kalau lalu dia akan mati. Burung lalit akan mati. Kalau ni perang yang sangat dahsyat tuan. Ada yang sebut ni mungkin perang nuklear. Sebab bila radiasi daripada nuklear tu, burung terbang memang akan mati. Apa saja yang ada di atas akan mati. Baik tuan-tuan, hadis ni Nabi sebut, hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Hadis ni panjang, kita nak ceritanya lebih kurang. Hadis ni cerita tentang peperangan yang berlaku ni, dia akan berlaku dekat mana? Syria. Akan berlaku di Syam. Peperangan yang kata Al-Malhamah Kubra ni, dia akan berlaku di Syam. Sebab apa? Sebab akhir hadis ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok baris akhir tu, dia akan, dan ketika mereka Al-Mahdi serta pengikutnya telah sampai di Syam. Syam, Syria lah hari ni. Keluarlah Dajjal, dan ketika mereka siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba ketika waktu solat sudah masuk, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Di Damaskus. Dalam hadis lain kita akan tengok lepas ni, hadis tu cakap Nabi Isa akan turun di Damaskus. Damaskus adalah Damsyik, Syria, kota bandar kota hari ni. Dan perang tu dah mula dah pun. Perang tu mula 2011, perang Syria. Dan kita tak tahu bila tamat dia. Dan boleh jadi tuan-tuan, perang yang berlaku di Syria hari ni, dia adalah permulaan kepada Al-Malhamah Kubra yang disebut ni tadi. Sebab dia jelas sebut tentang perang di Syria. Dan dalam hadis yang lain,
Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Isyra'atis Sa'ah, kitab berkenaan dengan fitnah dan tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW sebut Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Sebelah timur kota Damaskus, Damsyik. Waktu Nabi sebut, tak ada lagi menara dekat kota Damaskus waktu tu. Tak ada menara lagi. Menara kat timur Damaskus tak ada waktu tu. Kemudian satu ketika zaman Umayyah, zaman Bani Umayyah, dibina menara Masjid Umayyah ni, tapi bukan warna putih pada waktu tu. Bukan pada waktu tu. Kemudian berlaku pemberontakan kaum Nasrani pada waktu tu. Mereka bakar Masjid Umawi ni, Masjid Umayyah ni, hingga runtuh menara yang warna coklat tadi tu. Kemudian mereka gantikan dengan menara putih ni. Mereka ganti sebagai ganti rugi. Mereka minta maaf sebab berlaku perselisihan yang menyebabkan runtuh menara ni. Mereka ganti dengan menara putih. Akhirnya wujudlah menara putih yang Nabi SAW sebut. Dan ikut Ibnu Kathir dalam Al-Nihayah fil Fitan wal Malahim, disebut menara putih tu adalah Masjid Umawi hari ni tuan. Menara Masjid Umawi, sebab itu adalah menara timur Damaskus yang Nabi sebut dalam hadis. Ceritanya tuan-tuan, dalam ceritanya, cerita yang panjang nanti, hadis yang lain yang panjang, Dajjal ni last sekali lepas dia dah tua apa semua, dia dah berperang dengan tentera Mahdi dan juga dia perang dengan tentera Mahdi dulu, dengan tentera Mahdi. Kemudian last sekali dia akan berada di depan sebuah masjid. Dia akan berada di sebuah masjid. Ini last tentera Islam yang last ada dekat dalam masjid dia sembahyang subuh. Nak tunjukkan orang Islam dia sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang kat rumah pukul 6.30, jangan harap jadi tentera Mahdi. Sembahyang subuh berjemaah. Baik. Dalam masjid tu Dajjal dengan Yahudi Asfahan tengah tunggu dekat luar tu, tentera dia Yahudi Asfahan. Dia kata lepas ni kita pecah masuk, kita bunuh, inilah habislah umat Islam, kita berjaya, kita menang. Dajjal kata. Akhirnya qamat subuh, azan subuh, qamat. Kemudian qamat, waktu tu Imam Mahdi memimpin umat Islam, dia nak jadi imam pada waktu tu. Nak pergi ke depan jadi imam. Pada waktu tu tiba-tiba turunlah Nabi Isa AS, dibawa oleh dua malaikat, dipapah oleh dua malaikat dalam keadaan putih, umur 33 tahun. Turun daripada menara tu masuk ke dalam masjid. Kemudian Imam Mahdi bagi peluang untuk Nabi Isa jadi imam sembahyang subuh tu. Kemudian Nabi Isa kata, tak, qamat tadi untuk kamu jadi imam, jadi kamu jadi imam. Nabi Isa duduk di belakang. Habis sembahyang, Dajjal masuk, pecah masuk. Masuk dalam tu, dia ingatkan habis lah ni. Ni habis, kita ganyang tentera umat Islam ni, habis dah tak ada lagi. Tiba-tiba bangun Nabi Isa AS daripada jemaah. Kita kalau kita sembahyang tak nampak siapa depan siapa belakang. Dia bangun, nampak Dajjal, nampak je sahaja Nabi Isa AS cair badan dia ni macam garam yang disiram air. Cair tu. Dia tu allergic. Allah cipta Dajjal ni dia allergic dengan Nabi Isa AS. Dia keluar, dia lari. Bila dia lari tuan-tuan, dia lari ke mana saja. Dia ni memang ada Allah Ta'ala bagi kuasa dia macam The Flash. Dia boleh pung dekat sana, pung dekat sini, pergi sana. Dan Allah Ta'ala juga jadikan Nabi Isa ni macam magnet dekat dia. Mana dia ada tu dia ada. Mana Dajjal ada tu Nabi Isa ada. Jadi macam magnet, ada dekat situ. Akhirnya dia berada di kota Lot. Kota Lot tu hari ni adalah lapangan terbang Israel. Nabi Isa rejam dari belakang, dia dibunuh. Dibunuh dari belakang, kemudian matilah Dajjal dekat situ. Yahudi tu dia apa jadi? Yahudi Asfahan, bila dia tengok dia punya tu lari, dia punya bos lari, Dajjal lari, bertempiar lari. Itulah yang disebut dalam hadis yang mana Nabi kata Yahudi ni akan lari di sebalik batu dan pokok, batu dan kayu. Batu dan kayu akan berkata, wahai Muslim, bunuhlah Yahudi yang berada di belakangku, kan? Kecuali illa syajarata gharqat, kecuali pokok gharqat, kan? Fa innahu syajaratu yahudiyyun, kerana pokok gharqat tu adalah pokok Yahudi. Tu yang orang Yahudi tanam pokok gharqat ni. Pokok gharqat. Sebab apa? Sebab dia pun tahu hadis ni, dia pun percaya hadis ni. Dia pun tahu yang pokok gharqat ni akan selamatkan dia. Nampak? Lepas tu yang itu kebakaran dekat Israel tu yang banyak terbakar pokok gharqat sebenarnya tuan-tuan, yang banyak terbakar. Baik. Habis kat situ. Kemudian sebenarnya tuan-tuan, habisnya Dajjal ni tak selesai dengan masalah umat Islam. Lepas Islam dah naik apa semua, muncul pula Ya'juj Ma'juj. Muncul pula Ya'juj Ma'juj apa semua. Maka lepas tu umat Islam berperang lagi dengan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya tuan-tuan, nak ringkas cerita, sebab itulah yang Nabi sebut hadisnya, waktu tu laki seorang, perempuan 50. Sebab apa? Sebab orang lelaki dah habis pergi berperang lah. Tinggallah satu lelaki 50 perempuan. Hari ni tak ada, jangan berangan, tak sampai lagi. Tak ada percaya buat alasan nak kahwin 3 kahwin 4, tak sampai lagi.
Bukan hadis tu bukan cerita hari ni. Hari ni lelaki dan perempuan lebih kurang. Cuma lelaki tak nampak. Dia dekat Ustaz Serenti, dia dekat ni, dia tak nampak. Yang pergi surau sikit, dia tak pergi surau ramai. Tu nampak macam lelaki tak ramai. Ramai sebenarnya tak ramai. Tu tak masuk lagi yang nampak badan tough punya gay pula, geng kunyit. Masalah. Lepas tu barulah episod lain lah. Nak ceritanya panjang lagi perjuangan kita ni tuan-tuan. Panjang lagi perjuangan kita ni. Kalau kita tak sediakan anak-anak kita, generasi kita hari ni, masya-Allah, kita tak tahu kita akan berhadapan dengan dahsyat. Kita tengok cerita Mat Saleh tu kan, cerita zaman raksasa keluar zaman ni dahsyat apa semua. Benda tu realiti nanti. Dia akan jadi, bukanlah benda tu realiti, benda tu akan jadi macam tu. Lepas tu kita tengok cerita TV ni, kalau boleh kita kaitkanlah dengan ni sikit, dengan apa, tengok cerita Armageddon apa cerita lah. Ni dahsyat ni, kalau hari kiamat jadi lebih kurang macam ni lah. Dahsyat. Baik tuan-tuan. Akhirnya saya nak sebut kat sini, ulama-ulama buat kajian. Ini ulama-ulama buat kajian. Dan saya dah tengok kajian ni sebenarnya dia kiraan dia panjang. Kalau saya sebut kat sini tak habis lagi. Kiraan dia panjang. Dari kiraan daripada hadis apa semua. Dia kira tentang umur umat Islam ni tamat bila. Tamat bila. Okey. Ni kira tamat tau. Tamat lepas fasa 5. Bukan tamat Dajjal muncul. Ni fasa 5. Fasa 5 angin tiup dari tamat. Itu kira tamat dia. Baik. 3 pendapat ahli sunnah wal jamaah. Ini daripada ahli sunnah wal jamaah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ni mazhab Syafi'i. Hafiz Ibn Hajar, kita guna kitab dia kat Malaysia, kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari. Imam Ibn Hajar kata umat Islam akan tamat 1476 Hijrah. 1476. Ini tuan-tuan boleh tengok kajian ni sebenarnya. Dia banyak kiraan ni, dari kiraan daripada hadis ni, sebab ada Nabi sebut umur umat Yahudi berapa, umat Nabi Isa berapa, dia campur, dia tolak kira apa semua. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani buat kiraan kita akan tamat 1476 Hijrah. Dia kata wallahu alam. Dia kata 1476 Hijrah. Sekarang 1439 Hijrah. Tuan-tuan tolak, ni nak tolak fasa kelima lagi, tak tahu berapa lama lagi. Dia boleh semua ada kiraan lagi fasa kelima ni. Nabi Isa mati, Nabi Isa akan naik selama 7 tahun, kemudian Nabi Isa akan mati, kemudian berapa lama lagi Imam Mahdi akan merintah dunia, baru kita akan kira lagi. Tu panjang lagi nak hurai tuan-tuan. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti ni, Imam As-Suyuti imam popular dalam mazhab kita. Memang kita banyak tafsir daripada tafsir dan hadis dengar daripada pendapat Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti dia tambah setahun saja kiraan dia. 1477 Hijrah. Dia extend sikit 1477 Hijrah. Ulama ni buat kajian lebih kurang lagi kiraannya. Dan pendapat yang paling jauh sekalipun Imam Ibn Rajab Al-Hambali 1400, lebih daripada 1400 Hijrah, kita dah lebih. Dan takkan lebih daripada 1500 Hijrah. Takkan lebih 1500 Hijrah. Ini paling jauh lah kiraannya, 1500. Pun lebih kurang 30 tahun lebih je kiraannya daripada Imam As-Suyuti dan Imam Ibn Hajar Asqalani, lebih kurang tahun 13 lebih. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh kira dah sendiri tuan-tuan. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok balik tanda-tanda yang saya sebut satu-satu tadi, kiraan dia lebih kurang je. Kiraan dia, tarikh tu tuan-tuan boleh agak. Tadi budak tu kita kata umur 10 tahun, masa ada 9 tahun lagi. Kita kata kan, air dah nak kering. Tuan-tuan kira-kira balik, saya ada jumpa seorang profesor, dia bekas pensyarah kat UiA. Dia pun buat kajian ni, dia kata kalau ikut kajian dia kata dia ni buat kajian daripada Al-Quran, hadis, dan juga dia tengok kitab-kitab lain, Bible dan juga Taurat dan sebagainya, Old Testament ni dia tengok, dia kata lebih kurang 2026, 2027. Ini kiraan dia kata. Tapi tak betul lah, kita pun tak tahu betul-betul, Allah Alam, tapi kiraan dia kata. Ini cuma pendapat-pendapat. 2026, 2027 ni adalah waktu Dajjal akan muncul, dia kata. Lebih kurang waktu tu, lebih kurang. Kalau tuan-tuan kira pun lebih kurang. Katakanlah 2026 maksud dia ada berapa lagi tahun? 9 tahun lagi. Kita katalah 9 tahun lagi. Budak tadi umur 10 tahun, kita kata umur dia 19 tahun macam umur Dajjal, ada 9 tahun lagi. Dia lebih kurang je kiraan dia sebenarnya, lebih kurang. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baik. Sekarang kita dah tahu tanda-tanda Dajjal yang Nabi sebut telah muncul, dan kita telah tengok bukti di hari ini. Maka apakah persiapan kita yang penting untuk kita elak daripada ketika bertemu Dajjal ni? Apa yang kita ada perisai kita untuk bertemu Dajjal ni? Tuan-tuan, amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sahih Muslim, siapa yang hafal 10 ayat daripada surah Kahfi yang pertama, maka ia akan terselamat daripada fitnah Dajjal, dia akan selamat dari Dajjal. Hafal 10 ayat daripada surah Kahfi, tak sampai pun, tak panjang pun tuan-tuan. Surah Kahfi start kat bawah, pendek. Dia punya setengah tu tak sampai satu page pun, separuh. Ayat 10 tuan-tuan. Tuan-tuan hafal lah tuan-tuan. Bila kita hafal lagu, bukan radio kan, kita dalam kereta radio semua lagu, pasang tu bernyanyi lagu tu. Lagu boleh hafal, Quran tak boleh hafal. Daripada awal sampai habis itulah semayang, qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, ataupun inna anzalna, inna a'tayna. Itulah semayang kita. Kau boleh hafal lah tuan-tuan. Qul ya ayyuhal kafirun. Tu lagi.
Qul ya kafirun pun kalau tak biasa jadi imam jangan baca. Tuan tak habis tu surah tu. La a'budu ma ta'budun la antum ma'budun la ana a'budu. Tak habis pusing-pusing nanti jumpa. Tuan hafaz. Tak boleh hafaz belajar dengan Ustaz Talha. Ustaz Talha tu bapa dia Ustaz Farouk, dia pakar apa hafaz Quran ni, teknik-teknik hafaz. Orang boleh belajar dengan dia. Minta satu sesi hafaz surah Kahfi je ni 10 ayat je. Tak boleh hafal dekat tu malam tak tahulah tuan. Baik, kemudian baca Jumaat surah Kahfi. Hari Jumaat je surah Kahfi. Hari baca hari Jumaat. Jadikan amalan kita baca surah Kahfi. Kemudian tuan-tuan, yang simple yang keduanya adalah Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, kita hendaklah doa minta 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. 4 ni kita baca. Nabi kata sebelum tasyahud, maksud dia tahiyat akhir tu sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Baca. Dan baca doa lain pun boleh juga dalam hati. Baca doa lain dalam hati sebab sebelum bagi salam adalah doa mustajab pada waktu tu. Mustajab waktu tu. Jadi hafal doa dia tuan, amalkan. Jadi semayang kita amalkan doa ni tuan. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita dapat hari ini, semuanya tidak lain tak bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya adalah hadis sahih, dan kebanyakan ada hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan sebab apa? Sebab benda ni bukan perkara main-main. Bukan kita dengar macam cerita dongeng, bukan macam kita tengok cerita Harry Potter ke, cerita Narnia ke, tak. Kita nampak benda tu mengarut. Jangan kita anggap benda tu. Sebab apa Nabi sebut ni betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebut semua itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi bagi semua ni adalah amaratiha, untuk jadi amaran kepada kita akhir zaman. Maksud dia kalau kamu jumpa tanda-tanda ni kamu bersedia. Kamu bersedia. Kalau kamu jumpa tanda-tanda ni kamu bersedia. Dan yang Nabi sebut 1400 tahun tu tanda dia berlaku hari ni, zaman kita tuan-tuan. Tuan-tuan. Dan saya sendiri berdoa supaya apa yang kita jumpa kajian kita ni semua salah. Lebih baik kita cakap salah lah. Lebih baik kita salah. Sebab apa? Sebab kalau betul, dia akan menyebabkan kita berhadapan dengan zaman yang dahsyat, zaman-zaman yang semua Nabi-Nabi bagi amaran untuk kita bahaya hadapi. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak jumpa anak cucu kita pula tuan. Sebab tu kita kena siapkan generasi kita. Jangan betul siapa ni Syekh Abdul Azam, seorang ulama mujahidin Pakistan, dia kata jangan jadikan anak-anak kamu macam ayam daging. Makan gemuk tunggu untuk disembelih je. Kan kita ni bagi makan semua apa semua, tak bersiapkan, tak sediakan anak-anak muda kita ni untuk persiapan akhir zaman. Sebab apa? Akhirnya kita sedia anak kita untuk disembelih. Datang musuh Islam, kena sembelih umat Islam. Tak ada. Itulah yang berlaku realitinya hari ni lebih kurang tu. Sebab tu Nabi sebut juga dalam hadis, anak-anak kita kena ajar apa? Manah, naik kuda, berenang. Siapkan anak kita untuk benda-benda ni. Bukan sekadar hobi, tapi dia ada, Nabi sebut ni ada benda penting Nabi sebut. Nabi tak sebut benda suka-suka macam kita merepek, meraban, tak. Dia sebut ada benda betul. So stand by. Satu. Yang seterusnya tuan-tuan, apa saya nak sebut tadi? Tentera. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sebelum ni, umat Islam sebelum ni memang dia siapkan anak lelaki dia untuk berjihad. Memang anak lelaki ni siap untuk jihad, bukan untuk buat benda lain, untuk jihad. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok sejarah, Khalifah Osmaniyah yang pertama, Osman Al-Ghazi. Kemudian dia ikut anak dia Orhan Ghazi. Betul Ghazi ni apa Ghazi? Ghazi ni geng perang. Memang kerja perang je Ghazi ni. Dia siapkan anak dia ni, memang anak dia lahir belajar agama, belajar akidah apa semua, kuat hafal Quran, siap perang. Ni Ghazi ni orang sebut sebagai Spartan Muslim. Spartan ni tuan-tuan tengok cerita apa 300 tu, Epic 300 tu kan. Cerita Epic 300 yang memang brutal ganas tu. Orang yang sikit pun dia boleh kalahkan. Tu Ghazi tu adalah Spartan umat Islam. Ghazi itu generasi umat dulu nampak. Dia siapkan. Tapi kita hari ni tuan-tuan, masya-Allah, betul kita kena siapkan benda tuan. Generasi kita jangan rosak, ajar akidah betul-betul. Kita kat rumah bina anak-anak kita, tengok cerita, tapi jangan sampai jadi ISIS tuan-tuan. Silap pula ISIS. Itu masalah pula tuan-tuan. ISIS pun tuan-tuan, ISIS dia tengok daripada hadis-hadis ni juga, orang yang ikut jadi ISIS tu. Sebab apa? Dia nampak tadi fasa umat Islam jatuh, khilafah jatuh, dia kata Imam Mahdi akan muncul dengan tentera dia. Perang tu akan berlaku di Syria. Tu dia pakat pergi Syria semua. Betul. Tapi bukti ISIS tak betul adalah dia bina khilafah. Abu Bakar Al-Baghdadi lantik dia sendiri jadi khalifah kan. Khalifah tak akan muncul selagi Imam Mahdi tak muncul. Itu mengarut. Maksud dia mengarut. Dari situ kita nampak ISIS ni salah dan tak ada ulama yang sokong dia. Betul panjang 95 minit. Hari tu pendek, ini kita terpanjang pula 95 minit. Baik tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat beri manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah silap dan sebagainya.
apa yang saya sampaikan ni mohon kita ceritakan juga pada kawan-kawan kita yang lain, sebabnya ulama-ulama dunia pun sudah mula bercerita tentang perkara ni. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni dapat jadi persediaan kita dapat buat persediaan sebelum kita kata worst case scenario-nya dia berlaku zaman kita, tuan-tuan. Baik, saya mohon maaf atas segala salah silap. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lantas